What's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan review perlawanan Man United menentang Fulham. Okey. Menang lagi sekali pada penghujung permainan. Okey, pada minit ke-90 Bruno Fernandes berjaya menjadikan gol untuk Man United. Menang 1-0. Menang adalah menang. Itu yang penting. Gameplay hauk, gameplay teruk, macam mana pun menang mesti menang. Sebab sekarang Man United memang tengah kena menang. Dah 2 game kalah berturut-turut kat home. And kita tak boleh lagi beri satu lagi perasaan stres. Tak boleh rasa dah lagi perasaan stres yang asyik kalah yang panjang. Right? Walaupun kita main away, tapi kita menunjukkan yang kita sebenarnya boleh main bola sepak, bukan tim mana-mana kampung. Ni aku geram ni. Alright, menang pun geram, kalah pun aku geram. Walaupun perlawanan kali ini adalah satu, boleh dikatakan perlawanan yang cukup balance antara dua-dua pasukan nak menang. Dua-dua pasukan ada attack yang agak seimbang. Kalau kita tengok kepada stats antara dua pasukan ni, Fulham ada buat 18 shot dan 2 on target. Man United pula 12 shot dan 5 on target. So, kedua-dua pasukan ni penyerang memang boleh dikatakan tidak klinikal depan gol. Mutu permainan, dua-dua pasukan boleh dikatakan agak balance. Nak kata satu pasukan lebih dominan kepada satu pasukan, tak. Sebab Man United pegang 55% possession. Fulham 45% je. Okay, jumlah passes yang dilakukan pun tak jauh beza, 400.5 dengan 360. Tapi pada saat-saat akhir itu yang penting, bila kita memang perlukan kemenangan ni dan kita tak boleh lagi meninggalkan perlawanan yang sepatutnya menang tapi kita tak menang, tapi kita menang bila kita mesti menang. Perlawanan kali ni memang boleh dikatakan kita tak dominan. Dan kalau kita nak bandingkan, kalau kita lawan dengan City hari tu memang hauk. Nak lawan dengan Newcastle pun aku rasa kalau cara permainan yang sama juga, aku rasa susah juga nak menang. Kalau kita lawan dengan Liverpool, lawan dengan Arsenal, lawan dengan Tottenham sekalipun, mungkin agak susah nak menang. Sebab memang kita tahu kita punya mutu permainan memang agak tidak memuaskan sepanjang season. Tapi satu perlawanan yang cukup penting untuk kita kejar balik, untuk kita dapatkan momentum balik. Dan walaupun pada saat terakhir, aku tak kisah. Yang penting clean sheet. Pemain-pemain semua memang nampak bersungguh-sungguh untuk bermain untuk manager. Sebab kita tahu pada perlawanan ini Erik ten Hag berada dalam situasi yang boleh dikatakan under pressure. Walaupun dilaporkan yang board semua memang memberi sokongan kepada dia, tapi kita tahu keputusan sebelum ini memberikan kesan kepada dia. Keputusan kepada City, keputusan menentang Newcastle, dan juga beberapa faktor luaran yang mengganggu keadaan klub sekarang. So, bila menang ini, ia sedikit sebanyak meringankan beban Erik ten Hag untuk menguruskan klub yang memang tengah hauk sekarang ni. Pada first half, antara poin yang sangat-sangat penting adalah gol yang telah dijaringkan oleh McTominay tapi dibatalkan oleh pengadil. Bila aku tengok balik gol tu, dia agak pelik. Adakah offside tu dikira sekiranya bola tu sentuh pemain ataupun tak disentuh pemain? Adakah offside itu dikira oleh siapa yang mengambil bola? Adakah offside itu dikira sekiranya ada pemain lain yang masuk ke arah, yang pergi ke arah bola tapi tak sentuh bola? Benda ni adalah sangat confusing bagi aku. Before this, kita nampak ada beberapa insiden kepada klub-klub lain seperti gol Man City, tandukan Nathan Ake kepada menentang Fulham, yang mana Akanji membuat lebih kurang dummy kepada penjaga gol. Gol tu diterima. Tapi kenapa gol yang ni tak diterima? Itu yang pelik. Kalau ref kata itu offside, tak kisah. Tapi aku sekali lagi, seperti sebelum-sebelum ni, aku mempertikaikan konsistensi dalam mengawal permainan. Konsistensi dalam keputusan yang dikeluarkan oleh VAR. Yang memang nampak season ni sangat-sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Kalau VAR tu tak ada pun tak apa. Benda-benda ni mengganggu permainan, mengganggu pasukan-pasukan yang bertanding. Bukan aku nak kata bagi pihak Man United saja, tapi bagi pihak pasukan-pasukan lain juga. Mungkin pada pihak Fulham juga untuk perlawanan menentang City hari tu. Benda ni perlu diperbaiki. VAR perlu lebih konsisten. Kalau moving forward dia lebih konsisten, tak apa. Tapi lately banyak juga kesilapan yang dilakukan oleh VAR. Jadi benda ni tak boleh berlaku lagi. Dan aku rasa ramai yang bersetuju dengan aku.
Okay, bukan aku nak bitter yang gol tu tak diterima, tapi konsistensi dalam membuat satu-satu keputusan. Ini yang satu-satu benda yang sangat-sangat penting. Sebab ia boleh jadi kepada sesiapa saja. Ia boleh jadi kepada korang fan Liverpool, boleh jadi kepada korang fan Arsenal, boleh jadi kepada korang fan Chelsea, dan boleh jadi kepada sesiapa saja. Alright, so aku berharap VAR lepas ni akan lebih meningkatkan lagi kualiti dia dan memberikan keputusan yang lebih konsisten. Sebab VAR ni diwujudkan untuk membantu ref. Tapi sekiranya keputusan-keputusan yang meragukan ni, dia memberikan satu lagi image yang VAR ni sebenarnya tak membantu pun. So itu adalah satu isu berkaitan dengan first half, dan aku nak highlight kepada pemain-pemain yang boleh dikatakan sangat-sangat perform untuk first half ni. Bagi aku, Maguire sangat-sangat perform. Kehadiran semula Aaron Wan-Bissaka sangat-sangat membantu, sebab kita tahu pada perlawanan sebelum-sebelum ini pada posisi right back kita ada Diogo Dalot yang memang tiap-tiap game tanpa miss berada dekat situ, dan nampak semasa perlawanan menentang Newcastle itu dia sangat-sangat penat dan banyak gol datang kepada dia. Menentang City pun banyak gol datang daripada dia. Jadi kehadiran Aaron Wan-Bissaka dekat sebelah right back memang nampak solidify kita punya bahagian defense, memberikan banyak tackle-tackle yang sangat penting, berhentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan lawan. Kalau kita perlu bermain secara defensif, aku rasa dia adalah satu pemain yang penting. Walaupun Wan-Bissaka punya attacking boleh dikatakan tengah improve, step by step improve, tapi kalau dia tak ada, memang aku dapat rasakan defense Man United akan lebih longgar daripada sebelum ni, sebab tak ada pemain lain dah yang boleh menggantikan dia. Pemain lain seperti McTominay pun aku nampak kali ini dia lebih banyak involved dalam midfield. Bruno Fernandes pun bila diletakkan pada posisi dia, itu yang korang nampak, itu yang kita dapat. Bila kita letakkan pemain-pemain ni pada posisi yang betul, bukan macam sebelum-sebelum ni yang letakkan pada posisi-posisi yang mengarut. Letak Bruno Fernandes dekat sebelah kanan, letak siapa lagi, McTominay dekat bahagian defensive midfield, yang bila kita nak defend, kita tinggalkan dia seorang-seorang. Memang hauk lah cerita dia. Tapi kali ni memang nampak kita pergi barisan midfield lebih solid, walaupun ada attacking daripada bahagian Fulham. Mujur Fulham punya attacking tak begitu clinical, yang tidak menghukum kita. Dan satu lagi yang aku nak highlight untuk first half, Anthony. Aduh, apa yang dia cuba buktikan? Kenapa dia tak boleh main dengan lebih simple? Itu yang aku pelik. Kenapa dia nak main dengan lebih fancy, nak gelecek kiri kanan, tapi tak lepas, end up tak ada jadi apa-apa. Kadang-kadang aku pelik dengan keputusan-keputusan dia. Benda yang boleh pass, dia tak nak pass, dia nak gelecek juga. Tapi benda yang dia boleh gelecek, dia tak nak gelecek. Dia punya left back yang mark dia dah kena yellow. Awal game dah kena yellow. Bila you ada time untuk you beat direct dengan speed. Kenapa dia nak pusing-pusing? Tahulah dia kaki fidget spinner. Tapi kenapa dia tak beat directly? Bila kita perlukan dia main direct. Tak perlu nak pusing-pusing. Tapi bukan itu yang dilakukan. Bukan itu yang dilakukan oleh Anthony. Bukan itu yang kita nak daripada Anthony. So itu adalah overall daripada first half. Bagi aku ada satu point yang aku rasa boring. Sebab tak ada apa-apa attacking sangat. Dua-dua pasukan boleh dikatakan main play safe untuk merancang serangan. Dan bila masuk kepada second half, adalah sedikit sebanyak pertukaran yang dilakukan yang bagi aku tak merubah sangat tempo perlawanan sampai Pellistri dimasukkan, Anthony dikeluarkan. Itu adalah turning point untuk Man United. Banyak attacking lebih dilakukan. Garnacho pun meningkatkan lagi permainan dia. Banyak buat gelecekan yang lepas, yang memang mengganggu defense Fulham. Banyak hantaran yang dia cuba lakukan juga. Itu adalah sangat-sangat penting bagi seorang winger. Sebab aku tak nak winger-winger ni kau gelecek, kau cut in, lepas tu kau rembat. Itu yang aku tak nak nampak dengan winger kita. Sebab kita perlukan winger yang banyak distribute bola kepada attackers. Sebab attackers kita masih lagi kurang gol, khususnya kepada Rasmus Højlund. Okay, bila bola tak sampai kat dia, macam mana nak jadikan gol? Simple. Bola tak sampai kat dia, kau letaklah Nistelrooy ke, kau letaklah Andy Cole ke, kau letaklah Cristiano Ronaldo sekalipun, tapi kalau kau tak fit dia bola, memang dia takkan jadikan gol. Okay, tapi pada kali ini memang ada a few times yang dia dapat cuba hantar bola, ada a few times yang mereka cuba buat create play untuk mengucapkan defensif Fulham, walaupun masih lagi tak ada rezeki untuk Rasmus Højlund menjadikan gol.
But at the end, kita push sampai habis dan dapat peluang untuk jadikan gol dan Bruno dapat convert gol tersebut. Overall bagi aku perlawanan ni boleh jadikan satu platform untuk Man United. Sebab lepas ni perlawanan yang bakal Man United hadapi adalah Copenhagen untuk midweek dalam Champions League. Satu lagi perlawanan yang mesti menang, wajib menang. Kau menanglah 1-0 sekalipun, aku tak kisah, aku tak peduli, janji kau menang. Lepas tu akan berjumpa dengan Luton dan juga Everton. Alright, Luton akan main dekat home, Everton pula main dekat away. Everton sekarang kita dah nampak dia dah mula catch up, jadi Man United perlu buat satu persediaan yang rapi. Kedua-dua perlawanan ini, Luton dengan Everton adalah sangat-sangat penting. Kita tak boleh lagi lose point. Sebab kalau bertemu dengan City, kau kalah dengan City, aku lantak lah, aku tutup mata je. Kalah dengan Liverpool, boleh katakan aku pun tutup mata juga. Tapi kalau dengan Luton, dengan Everton, pasukan yang memang kita wajib menang, kita nak dapatkan momentum untuk kejar top 5 tu, ini bukanlah perlawanan yang boleh disia-siakan. Alright, so itulah aku punya sedikit recap untuk perlawanan kali ini. Kita nak buat review rating pemain. First, kita mulakan macam biasa dengan goalkeeper Andre Onana. Bagi aku, Andre Onana ada buat beberapa save yang penting. 2 save on target yang dia selamatkan. Jadi dia pun, aku rasa dia dapat conduct kita punya defense dan juga dapat kawal supaya kurangnya shot on target dia dapat dilakukan ke arah dia. Jadi aku bagi dia 6. Aaron Wan-Bissaka guys, sangat-sangat perform. Memang adalah satu player yang kita miss sepanjang kempen ni, hampir sepanjang kempen ni. Dia injured sejak September hari tu, dah 2 bulan. Dan kehadiran semula dia dalam pasukan sangat memberikan perubahan. Jadi Wan-Bissaka aku akan bagi dia 7. Harry Maguire, berdarah mata member tu, lutut beberapa kali belaga dan still dapat buat beberapa hantaran yang sangat-sangat sharp, long pass yang sangat-sangat konsisten, defensively solid. Bagi aku dia punya comeback daripada performance dia yang sangat teruk pada musim-musim lepas adalah sangat-sangat penting. Jadi Maguire aku akan bagi dia 7. Johnny Evans, tak banyak kesilapan yang dilakukan, ada buat beberapa asakan-asakan penting yang untuk stop pemain-pemain Fulham daripada menjadikan gol. Partnership dia dengan Maguire so far so good untuk menentang pasukan-pasukan low tier. So aku bagi dia 6. Diogo Dalot pada posisi left back, aku berharap dia dikeluarkan untuk regular supaya dapat simpan kaki dia. Tapi Erik ten Hag tak buat macam tu. So aku berharap tak ada apa-apa injury yang akan kena pada Diogo Dalot. Dia dapat rehatkan kaki dia supaya dia dapat teruskan untuk menentang perlawanan-perlawanan lepas ni. Jadi Dalot aku bagi dia 6. McTominay, aku tak tahu apa yang jadi pada game ni, tapi nampak perbezaan antara McTominay menentang City, McTominay menentang Newcastle dan juga McTominay menentang Fulham. Boleh dikatakan dua karakter yang berbeza, dan ini yang kita nak. Pemain yang bermain bukan untuk duit, bermain untuk rencana dan memberikan everything yang dia ada untuk pasukan, memberikan everything yang dia ada untuk manager. So, good job untuk McTominay, aku bagi dia 6. Christian Eriksen bermain selama 70 minit sebelum dikeluarkan dengan Mason Mount. Dia cuba buat beberapa hantaran-hantaran yang untuk create play, tapi sayangnya tak membuahkan hasil. Jadi Christian Eriksen aku bagi dia 6. Bruno Fernandes, kita punya goal scorer untuk malam ni, menyelamatkan pasukan daripada dapat satu mata saja. Satu karakter yang penting, satu individu yang sangat-sangat penting, tapi hanya akan efisien bila kau letak dekat tempat dia. Alright, kau letak dia dekat posisi yang bukan position dia, memang akan hauk. Jadi pada posisi cam, bagi aku dia sangat-sangat function. Jadi dia punya goal dia memberikan dia man of the match bagi aku, dan aku akan bagi dia 8. Anthony sangat-sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan bagi aku. Patutnya boleh main dengan lebih simple, tak perlu nak pusing-pusing, tak perlu nak kelecek kiri kanan. Kalau kau boleh pergi direct, kau pergi direct. Kalau kau tak boleh pergi direct, kau pass. Kalau nak bandingkan dengan Pellistri lebih direct. Dia nak pergi, dia pergi. Dia tak boleh pergi, dia relax. Tapi Anthony tak. So Anthony bagi aku 5. Sangat-sangat mengecewakan. Garnacho, first half dengan second half, bagi aku dua pemain yang berbeza. Pada first half banyak gelecekan yang dia cuba lakukan, tapi mungkin tak berhasil. Tapi pada second half, aku tak tahu apa Erik ten Hag cakap kat dia, dan dia dapat meningkatkan lagi dia punya permainan dia, dan banyak buat gelecekan yang berbahaya dan memberikan
kesan kepada defend Fulham. So, dengan itu aku akan bagi Garnacho 6. Rasmus Højlund number 9 tapi tak dapat bola pun no point. Ada satu counter attack yang cuba dilakukan oleh Rasmus Højlund tapi disia-siakan pun tak guna juga. Jadi aku tak boleh nak salahkan Rasmus Højlund sepenuhnya sebab dia tak dapat servis yang diperlukan. Dia tak dapat bola daripada kanan, dia tak dapat bola daripada kiri. Jadi aku bagi Rasmus Højlund 6. Pellistri, kemasukan dia bagi aku memberikan impak. Okey, memberikan satu urgency yang sangat-sangat diperlukan dan dapat buat assist kepada Bruno Fernandes. Ini perlu diteruskan dan Erik ten Hag perlu lebih berani. Bagi aku dia kena berani untuk buat pertukaran. Dia perlu berani untuk sekiranya pemain tu tak perform 2 match, keluar, tukar pemain lain yang bagi dia peluang. Tak kisahlah dia tu pemain muda ke, dia pemain tua ke, bagi dia peluang, bagi dia main. Dalam kes ni nampak Pellistri walaupun dimasukkan pada second half, dia dapat memberikan impak. Jadi bagi aku bagi dia 6. Mason Mount memberikan tenaga kepada pasukan selepas 70 minit bermain tanpa gol, tanpa banyak attacking yang dilakukan, tanpa banyak chances yang dilakukan oleh Christian Eriksen. Jadi menukar sedikit dinamik pasukan, menukar sedikit cara attacking Man United untuk dapatkan gol pada minit-minit terakhir. Jadi aku bagi Mason Mount 6. Anthony Martial pun dimasukkan, tak bagi impak apa-apa. Tak nampak apa yang dilakukan. Mungkin sama juga seperti Rasmus Højlund. Number 9 kau tak servis dia, jangan harap dia akan jadikan gol, jangan harap dia nak involve. Alright, so Anthony Martial pun tak berikan apa-apa impak, aku bagi dia 6. Rafael Varane masuk pada minit-minit akhir pun dah terlalu lewat sangat untuk aku bagi rating yang fair untuk dia, jadi aku bagi dia 6. Erik ten Hag secara coachnya seperti biasalah guys. Gameplay memang kita tak nampak apa-apa gameplay yang betul-betul convincing sangat. Alright, walaupun menentang Fulham sekalipun. Tak nampak apa-apa yang convincing. Kita terpaksa berharap kepada ugly win, kita terpaksa berharap kepada last minute goal. Jadi Erik ten Hag mungkin daripada substitute dia memberi sedikit impak kepada perlawanan, memberi sedikit impak lagi-lagi kepada Anthony. Jadi aku bagi Erik ten Hag a fair review of 6. Alright, so itulah dia kita punya rating untuk pasukan kali ini. Dan sekiranya korang nak menggunakan rating ni, korang boleh masuk kepada website The United Stand. Mereka yang membekalkan sistem ni, jadi aku cuma menggunakan diorang punya material saja. Alright, link ada dalam description kalau korang nak turunkan korang punya rating kepada pasukan. So itu sahaja untuk aku punya review Man United menentang Fulham. Apa pendapat korang? Adakah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang boleh dikatakan turning point untuk Erik ten Hag bawa pasukan ini ke arah yang lebih baik? So korang boleh komen dekat bawah dan aku akan tunggu korang punya komen. Dan thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe kepada Kita United and I'll see you in the next one. Bye bye.